Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 akan membentangkan faktor-faktor kejayaan gerakan Orientalism dan pandangan Islam terhadap Orientalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Alias, nombor matrik 054355. Saya akan bentangkan konsep Orientalism, iaitu yang pertama, definisi Orientalism. Definisi Orientalism dari segi bahasa ialah yang pertama, Orient bermaksud direction of the rising sun atau ketimuran. Yang kedua, Oriental dalam bahasa Inggeris bermaksud hal-hal yang berhubungan dengan timur. Dan Isma bermaksud sesuatu fahaman, doktrin, ajaran, sistem, aliran atau sikap. Manakala definisi Orientalism dari segi istilah pula ialah yang pertama, Orientalism ataupun Al-Ishtiqraq yang bermaksud ilmu timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia timur hasil daripada kajian barat. Yang kedua, Orientalis ataupun Mustashriq yang bermaksud orang barat yang pakar dalam mengkaji ilmu timur. Menurut Kamus Webster, Orientalism bermaksud pengajian daripada hal ketimuran sama ada yang menyentuh aspek kebudayaan, pemikiran ataupun adat resam. Manakala menurut Mahmud Hamdi Zakzul, makna Orientalism yang khusus untuk subjek ini ialah kajian-kajian barat yang berhubung dengan Islam sama ada dalam bidang bahasa, sastera, sejarah, akidah, syariah dan tamadun secara umum. Makna inilah yang terbayang di fikiran dunia Islam apabila menyebut kalimah Ishtiqraq, iaitu Orientalism, atau Mustashriq, iaitu Orientalis. Dan inilah yang termasyhur di dalam tulisan-tulisan Orientalis yang tertentu. Antara ciri-ciri Orientalism ialah yang pertama, tidak bertanggungjawab terhadap ilmu. Yang kedua, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Dan yang ketiga, kajian Orientalism mempunyai ikatan yang sangat erat hubungannya dengan kolonial barat, khususnya kaum kolonial Britain dan Perancis sejak akhir abad ke-18 hingga tamat Perang Dunia Kedua. Seterusnya, pendekatan kajian Orientalis terhadap Islam. Pendekatan kajian Orientalis terhadap Islam ni dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu yang pertama, zaman Perang Salib, yang kedua, zaman kebangkitan dan yang terakhir, zaman kolonialism. Pada zaman Perang Salib, penganut Islam telah diprovokasi sebagai bangsa yang berperwatakan buruk dan ganas oleh golongan Orientalis. Selain itu, penganut Islam juga telah ditonjolkan sebagai bangsa barbar yang ganas kerana mereka dahagakan darah penganut Kristian. Dan yang seterusnya, penganut Islam dipandang sebagai bangsa yang hina untuk tujuan penyebaran agama Kristian. Pada zaman kebangkitan, para Orientalis lebih menumpukan perbincangan mengenai elemen epistemologi, iaitu isu berkaitan sumber, status dan neraca penilaian sesuatu ilmu. Dan yang terakhir, pada zaman kolonialism, kajian Orientalis pada zaman ini digunakan untuk membantu kuasa penjajah barat menguasai dunia Islam dan membentuk pemikiran penjajah barat. Para Orientalis pada zaman ini juga mengkaji budaya masyarakat timur dalam semua aspek positif dan negatif. Setelah gagal untuk mencapai objektif mereka dengan cara penyebaran untuk menguasai umat Islam, mereka merubah taktiknya kepada menyelewengkan dakwah dengan memasukkan khurafat, bid'ah, tahyul, cerita-cerita dongeng ke dalam ajaran Islam khususnya. Selain itu, mereka juga membenamkan umat Islam ke dalam aliran fikiran yang sesat, terutamanya golongan belia, dengan menjauhkan mereka dari agama. Seterusnya, mereka juga membasmi bahasa Arab dan mencabutnya dari umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafisa binti Azmi, nombor matrik 054341, dan sekarang saya akan menerangkan tentang faktor-faktor kejayaan gerakan Orientalism ni di Malaysia. Okey, yang pertama ni adalah perkembangan teknologi maklumat, iaitu ICT, di dalam arus globalisasi moden telah menyebabkan penyebaran satu kefahaman baru yang mempropagandakan dunia barat
ni sebagai tamadun paling maju, tamadun paling moden, berperi kemanusiaan dan penuh dengan kebaikan untuk kehidupan umat manusia sejagat. Dengan cara ini, secara tak langsung pihak barat menggunakan media ICT ni untuk yang pertama memperluaskan dominasi ekonomi kapitalis ke seluruh dunia, memaksa sesuatu negara umat Islam akur dengan kehendak pasaran bebas mereka yang ditentukan oleh syarikat gergasi antarabangsa yang dikenal sebagai transnational company. Yang kedua pula adalah mengajar masyarakat bukan barat tentang bagaimana caranya yang paling betul untuk menangani persoalan hidup, termasuklah di dalam mempelajari dan memahami agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menentukan dan melabelkan sesuatu golongan tertentu sebagai jahat dan pengganas yang biasanya dinisbahkan kepada umat Islam, yang mana umat Islam ini perlu diperangi sepenuhnya oleh manusia sejagat. Faktor kejayaan gerakan orientalisme yang kedua ni adalah sikap hormat dan mentaliti mengagungkan bekas penjajah yang dianggap sebagai kuasa yang agung yang didertai oleh umat Islam. Okey, jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah sesetengah pemerintah umat Islam semasa yang telah mengakui ketukahan sarjana orientalis moden dengan melantik golongan ini sebagai think tank dan penasihat kepada beberapa institusi Islam yang ditubuhkan dengan dana kewangan kerajaan umat Islam itu sendiri. Dan apa yang menyedihkan lagi, kebanyakan tokoh-tokoh orientalis ini bertugas dengan pelbagai pusat kajian Islam di barat. Daripada permulaan abad ke-20, apabila kebanyakan negara Islam ni telah bebas daripada pemerintahan kuasa penjajah, populariti pusat kajian orientalis ini mula menurun. Tapi kemudiannya populariti pusat kajian ini mula meningkat dan berjaya bertahan lama kerana mereka dapat sokongan material daripada kuasa besar. Dan atas dasar ini, kuasa besar ni dia telah berusaha untuk meneruskan kewujudan pusat orientalis ini dengan berharap ianya dapat digunakan untuk mengetahui segala perkembangan umat Islam dan merancang kaedah yang terbaik untuk mengawal kegiatan mereka. Dan sebagai cara untuk mengaburi mata umat Islam ni juga, pusat kajian orientalis ni telah menukar nama daripada Oriental Institute kepada nama yang lebih umum, iaitu Islamic Studies. Kesan kepada penukaran ini, mereka telah berjaya untuk menarik minat sesetengah kerajaan umat Islam ni untuk melabur dana kewangan mereka kepada pusat kajian Islamic Studies ini. Dan hasil kita dapati bahawa pusat kajian Islamic Studies ni berjaya bergabung dengan kerajaan umat Islam, yang menyebabkan mereka memperolehi bantuan material daripada kerajaan Islam itu sendiri. Dan di samping mereka dibiayai sepenuhnya oleh kuasa penjajah barat, pusat kajian Islamic Studies juga mereka turut dibiayai oleh kerajaan umat Islam itu sendiri. Walau bagaimanapun, walaupun berlaku perubahan pada nama dan penggabungan sumber kewangan antara kuasa besar dan kerajaan umat Islam, malangnya ia sama sekali tidak mengubah kaedah dan pendekatan yang mereka bawa ni ke arah pendekatan yang berkonsepkan barat. Malah pula, dengan adanya dokongan besar, mereka ni telah bertindak untuk memaksa umat Islam untuk menerima pakai juga pendekatan yang berunsurkan barat ini. Faktor ketiga, iaitu faktor yang terakhir adalah pengetahuan yang cetek dalam kalangan belia, khususnya golongan mahasiswa dan pemimpin dalam ilmu agama, dan kurang pendedahan tentang ideologi dan gerakan barat ini, yang mana mereka ni terus berusaha untuk mendominasi dan merestrukturasi segala perkara berkaitan Islam demi membangunkan arus pemikiran barat serta nak menjatuhkan dunia Islam. Okey, jadi golongan belia dari kalangan mahasiswa khususnya merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan cabaran modernisasi dan globalisasi yang banyak memperkenalkan nilai-nilai pemikiran barat pada zaman sekarang ini. Tambah pula, pihak orientalis ini tak pernah putus dalam melemparkan dakwaan-dakwaan negatif mereka terhadap Islam. Jadi penyelewengan dan dakwaan yang mereka limpahkan tu tak pernah putus sehingga mampu mempengaruhi segelintir umat Islam, terutamanya bagi mahasiswa yang melanjutkan pelajaran di barat, dan akhirnya mereka ni menerima pendidikan tentang perkara-perkara ini
tentang dakwaan-dakwaan ini di sana. Dan hal ini kerana mereka tak ada persediaan dalam jawapan balas mereka terhadap golongan orientalis ini. Dan apabila mereka menerima, oleh hanya yang demikian, apabila mereka menerima semua dakwaan yang dilemparkan oleh pihak orientalis, mereka tak dapat menyanggah hujah golongan itu. Dan akhirnya mereka semua mempelajari hujah-hujah ini dari perspektif mereka, iaitu daripada perspektif orientalis lah. Kesan daripada ini, semua dakwaan ini dianggap seperti satu kebenaran. Dan oleh itu pentingnya untuk setiap penuntut institusi pengajian tinggi di dalam maupun luar negara untuk mengambil berat dan cakna akan pengetahuan dalam perkara yang sebegini. Okay, kesan pengaruh orientalism telah banyak membawa kepada kecelaruan pemikiran dalam masyarakat Islam, dan Muslim ni banyak meniru dan terikut kepada budaya Kristian Barat, dan akhirnya wujudlah aliran fahaman yang menyimpang dari Islam, iaitu seperti yang kita selalu dengar pada zaman sekarang adalah sekularisme dan liberalisme. Okey, secara umumnya istilah sekularisme ni sering digunakan pakai untuk merujuk kepada sistem politik yang diamalkan oleh pemimpin dalam sesebuah negara. Yang poin ini pula adalah untuk pemimpin. Okey, jadi sistem politik yang bertunjangkan sekularisme ni memperjuangkan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Dan terdapat juga dalam kalangan pemimpin di Malaysia, terutamanya pada awal era kemerdekaan dahulu, yang tunduk kepada falsafah moden sekular, bermakna dalam arena politik kerangka kerjanya ialah kerangka politik moden sekular. Ini bermakna segala yang berlaku dan diambil kira hanyalah berdasarkan angka dan fakta. Inilah kerangka berpolitik yang diajar oleh British, iaitu penjajah, ke seluruh dunia umumnya dan ke seluruh bekas tanah jajahan khususnya. Dalam slide saya akan membentangkan yang pertama adalah pandangan Islam terhadap orientalism. Kedua, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, pandangan ulama. Keempat, kehebatan kajian orientalis yang boleh mempengaruhi umat Islam. Kelima, cadangan untuk mengatasi. Dan yang keenam, kesimpulan. Pandangan Islam terhadap orientalism terbahagi kepada dua, iaitu terdapat unsur positif dan juga unsur negatif. Pertama, menggalakkan dari sudut unsur positif, menggalakkan sarjana Islam dalam percambahan pemikiran dengan responsif menjawab segala tuduhan sarjana Barat. Dalam perkara ini dapat menjana perkembangan pemikiran yang sihat, iaitu dalam situasi ini akan berlakunya ketajaman analisis dan kritikal apabila nak menjawab tuduhan sarjana Barat. Yang kedua pula adalah belajar dalam pembinaan tamadun dengan menekankan agama dan ilmu yang menjadi teras pembentukan sesuatu tamadun, iaitu kita hendaklah kita boleh ambil positif daripada tamadun luar. Contoh-contoh diorang macam mana diorang boleh jadikan tamadun diorang tu berjaya. Yang ketiga adalah dapat karya Islam yang telah ditulis semula oleh Barat. Ini di mana orientalism yang bersifat baik, yang bersikap adil dan jujur, yang menulis kebenaran tentang Islam. Dari sudut pandang negatif, iaitu impaknya orientalism ni terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri adalah yang pertama, tersebarnya fahaman sekularisme, iaitu memisahkan manusia dan agama. Fahaman sekularisme ini menafikan Islam sebagai agama wahyu, bahkan memandang bahawa Islam ni tak mempunyai nilai keistimewaan pun. Yang kedua adalah manusia yang bergantung kepada agama dianggap lemah dan mempunyai pemikiran yang terbatas. Contohnya orientalis, pandangan orientalis Scott berpandangan bahawa penderitaan manusia berpunca daripada kelemahan sendiri yang tertipu dengan kepercayaan Barat. Yang ketiga, sarjana Islam yang telah dijangkiti penyakit betofobia, iaitu sikap benci dan takut terhadap Barat. Pada dasarnya, penyakit ini adalah serpihan daripada penyakit akal, xenofobia, yang menyebabkan pengidapnya sentiasa takut kepada unsur-unsur luar. Hal ini terjadi apabila ada sarjana Islam yang memandang semuanya negatif terhadap genre orientalism. Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah.
ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dalam hadis riwayat Ahmad juga, dalam maksud yang bermaksud akan tercabut prinsip Islam satu persatu. Setiap kali ia tercabut, umat Islam akan pertahan prinsip yang berbaki. Mula-mula dicabut ialah undang-undang dan akhir sekali ialah solat. Pandangan ulama Syekh Mahmud Hamdi Zakku telah menjelaskan bahawa para sejarawan orientalis meyakini bahawa tujuan agama adalah merupakan motif besar bagi perkembangan fahaman orientalism dan penubuhan akademi pengajian dan pengajaran bahasa Arab dan kajian Islam di Eropah. Yang kedua pula ialah dari sudut Hamid Al-Qor dan Asaf Hussein menyatakan bahawa kajian ini orientalis secara langsung bertujuan untuk menjadi suaka dan alat kepada kuasa politik penjajah yang menghuraikan secara terperinci tentang kekuatan dan kelemahan masyarakat timur yang bakal dipelajari oleh kuasa penjajah demi untuk menguatkan penguasaan mereka terhadap masyarakat tanah jajahan. Kehebatan kajian orientalis yang boleh mempengaruhi umat Islam. Yang pertama adalah kuasa penjajahan barat yang menguasai politik menggugat perundangan Islam. Pihak penjajah barat meminggirkan hukum Islam yang dikatakan bersifat ketinggalan dan perlu diganti dengan sistem perundangan barat yang kononnya lebih moden. Kedua, pusat kajian orientalism sentiasa berkembang bersesuaian dengan peredaran zaman. Contohnya, mereka menggunakan media massa sehingga wujudnya pemikiran baru dalam dunia Islam seperti sekularisme, humanisme, sosialisme, hedonisme, kapitalisme dan feminisme. Ketiga, falsafah tamadun barat lebih tinggi dan agung berbanding masyarakat timur. Falsafah ini menyatakan contohnya pencapaian tamadun barat ni membanggakan disebabkan penerimaan fahaman sekular yang menolak kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, masyarakat timur yang masih berpegang kepada agama dan faham metafizik telah dianggap sebagai mundur dan tak bertamadun dan harus ditamadunkan pula oleh masyarakat Eropah. Bagi mereka, tugas menjajah untuk mengajar masyarakat timur ini dianggap sebagai tanggungjawab sosial yang terpaksa dilaksanakan oleh masyarakat Eropah. Yang keempat pula, perubahan nama dan fokus kajian daripada kajian agama Islam kepada kajian kawasan. Tapi dia punya objektif dia sama je. Cuma nama je lain dan fokus dia je lain, tapi tetap juga kepada agama, kepada Islam itu sendiri. Yang kelima ialah pusat kajian orientalism telah menggabungkan kajian Islam dalam kaedah normatif dan historis. Yang ini di mana generasi baru hanya mengetahui asas-asas, iaitu teori ajaran Islam yang berasaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah yang dihubungkan secara langsung dengan apa yang berkembang dalam masyarakat Islam semasa. Cadangan untuk mengatasi. Yang pertama, membentuk perpustakaan orientalis dalam bahasa yang pelbagai. Membentuk perpustakaan orientalis dalam bahasa yang pelbagai ni mestilah merangkumi setiap sudut yang merupakan jenis bersepadu dalam bidang yang ditulis orientalis, sehingga para sarjana Islam khusus dapat menolak anggapan-anggapan orientalis dengan mudah setelah memiliki persepsi menyeluruh tentang semua yang dikatakan dan isu yang dibangkitkan. Kedua, mengkritik pendekatan yang dilakukan orientalis untuk memutarkan isu Islam. Ketiga, membuat ensiklopedia sebagai tindak balas orientalis sesuai dengan pemikiran mereka. Ensiklopedia ni termasuklah macam bahan rujukan, artikel, kamus. Keempat pula, kritikan yang ditujukan kepada orientalis disertai dengan karya.
karya ni maksudnya penulisan. Yang kelima, melaksanakan elemen positif yang diwakili oleh umat Islam mengkaji topik ilmiah tentang Islam. Untuk melaksanakan elemen positif yang diwakili oleh umat Islam mengkaji topik ilmiah tentang Islam adalah dengan menjelaskan cara menjelaskan realiti Islam dan kedudukan mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh orientalis. Kesimpulannya, maka jelaslah di sini bahawa orientalis telah pun berjaya mencapai objektif untuk melemahkan umat Islam. Dewasa ini menyaksikan umat Islam mula meninggalkan agama mereka bagi memenuhi kepentingan diri dan organisasinya. Politik dan ekonomi Islam dipegang pula oleh bukan Islam dan undang-undang barat megah bertapak di negara Islam. Akhir kata, kaum muslimin perlulah bangun dengan penuh keimanan dan ketakwaan disertai dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang mendalam dan semangat yang jitu dari seluruh individu, kumpulan mahupun gerakan-gerakan Islamiah seluruh dunia agar kedaulatan Islam akan kembali gemilang kerana tertegaknya kalimah La ilaha illallah di atas muka bumi Allah SWT. Sekian saja daripada kumpulan kami. Semoga mendapat ibrah daripada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.